Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum tu, suara saya jelas ya insya-Allah. Alhamdulillah ya. Baik. Yang saya muliakan urus dia Wan Muhammad Izzat, begitu juga pengarah program ini Muhammad Adam, begitu juga urus dia ada jawatan kuasa yang lain yang bertungkus lumus menganjurkan, menjayakan program ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan limpah kurnia dan ganjaran yang sangat besar di sini. Tidak lupa juga saya uh, tidak lupa juga saya kepada penonton sekalian yang hadir, adik-adik sekalian lain yang hadir dalam majlis kali ini. Ya, Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih hati kita untuk kita datang pada program kali ini. Dan juga saya ada melihat ada beberapa nama yang daripada kalangan non-Muslim. Ya, selamat datang diucapkan. Selamat datang diucapkan dalam program Bengkel Rahmah. Ya, mudah-mudahan mendapat kebaikan. InsyaAllah. Baik. Jadi insya-Allah kita pergi pada tajuk pada hari ini. Semalam kita dah bincang tentang solat jemaah dan kelebihan solat jemaah. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak memberikan satu impak positif kepada adik-adik yang mendengar sekalian tentang solat jemaah. Ya, insya-Allah sama-sama kita usahakan ya. Baik. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan pergi pula kepada segmen seterusnya. Kita dah solat fardu 5 waktu sehari. Ya, 5 waktu sehari. Yang mana pahala solat fardu ni kecil ke besar? Seperti hadis Nabi SAW, kecil ke besar? Kita tahu solat fardu ini diwajibkan kepada Nabi ketika mana? Ketika bila? Ketika Isra' dan Mi'raj. Itu satu-satunya amalan fardu yang diberikan direct langsung oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Amalan yang lain semuanya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Hanya solat fardu sahaja diberikan direct langsung daripada Allah kepada Nabi SAW. Dan betapa besarnya solat fardu ini, nak bagi tahu asalnya daripada berapa solat fardu asalnya kita diwajibkan sehari 50 kan? 50 ya. Baik. Tetapi dikurangkan oleh Allah menjadi 5. Menjadi 5. Baik. Tetapi pahalanya berkurang ke tak? Siapa pernah dengar hadis ini? Pahalanya 5 ke ataupun jadi macam mana? Asalnya kan solat fardu jadi 50 asalnya. Lepas tu Nabi SAW turun kepada Nabi Musa. Nabi Musa AS suruh naik balik kepada Allah, minta negosiasi supaya diturunkan lagi. Ya, betapa rahmatnya Allah, Tuhan yang menciptakan kita kepada kita ini. Rahmatnya Tuhan ini, walaupun dia menurunkan kadar salat itu kepada 5, daripada 50 kepada 5, tetapi pahalanya, ganjarannya sama seperti 50 yang pada asalnya. Menurut hadis Nabi SAW di dalam kisah Isra' dan Mi'raj. Maka pada kali ini, kita sentuh pula, saya dah solat fardu. Tak cukup lagi ke? Kenapa nak solat sunat? Kenapa perlu solat sunat pula? Ya, baik. Nanti kita akan kupas insya-Allah. Saya cuba share slide dulu ya. Baik. Boleh ya? Jelas? Pertama sekali, seperti mana solat fardu ini menjadi kewajipan kita kerana ia sangat diambil berat oleh Allah Ta'ala. Sangat diambil berat oleh Allah Ta'ala. Lalu, mungkin ramai di kalangan kita yang terlepas pandang dengan solat fardu. Mungkinlah kita ambil cara kira, contohlah kita mula baligh mungkin pada umur 15 tahun. Mungkin kita ada loklak sedikit orang kata kan, yang macam terlepas pandang dan sebagainya. Ya, kerana menurut hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd salatuhu fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Ya, satu benda pertama sekali yang dihisap daripada seorang hamba, semua daripada kita ni, pertama sekali kita akan dihisap apa dia? Salat. Pertama sekali. Zakat semua tu Allah Ta'ala ketepikan dahulu. Salat dahulu yang Allah Ta'ala akan check pertama sekali. Bila dia menyempurnakannya, maka ditulis sempurna untuk dia. Apabila dia tidak menyempurnakannya, maka Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah, ada tak nampak daripada salat sunat hamba-Ku ini? Kalau ada, maka tolong topak dalam solat wajibnya itu. Kalau solat wajibnya itu ada yang tak sempurna,
Kalau ada solat sunat yang lain, maka solat sunat itu tepat, menyempurnakan solat fardu itu. Kemudian baru dihitung zakat dan amalan yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Nak bagi tahu apa dia? Pertama sekali, Allah Ta'ala, rahmatnya Tuhan ini kepada kita. Sepatutnya kita dengan pencipta kita, kita kena serah diri. Kita kena buat segalanya secara sukarela. Dan Tuhan kita berhak nak menghukum kita. Kerana dia menciptakan kita. Ya, kalau kita lah raja, raja berhak menghukum kita. Dan kita patuh. Tapi hebatnya Tuhan ini, rahmatnya Tuhan ini, walaupun benda yang fardu, yang wajib kita buat, kita tak sempurna, Allah Ta'ala bagi jalan shortcut lain. Macam mana nak cover balik? Nak cover balik macam mana? Ini cara dia. Betapa rahmatnya Allah. Allah Ta'ala bukan sahaja nak suruh kita dekat dengan dia, tapi Allah Ta'ala tunjuk bagaimana kita nak dekat dengan Allah Ta'ala. Ini didikan yang terbaik di dalam Al-Quran. Ataupun hadis Nabi SAW, didikan untuk kita dekat dengan Allah. Allah Ta'ala dah tunjukkan jalannya sekali. Nak bagi tahu mudahnya jalan mendekati Allah Ta'ala ini. Ya, jadi solat sunat ini dia menjadi penyelamat kalau ada kekurangan solat fardu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini kelebihan secara umum dahulu ya. Saya kongsikan supaya nanti bila kita nak solat sunat, kita rasa seronok. Oh, aku nak kebaikan, aku nak kebaikan, aku nak ini, aku nak ini. Ya, baik. Hadis yang kedua diberikan oleh Nabi SAW daripada riwayat Ahmad melalui sanad yang dhaif. Dhaif ni maksud dia sanad yang lemah. Sanad ni apa dia? Sanad ni adalah jalur perawi ya. Jalur perawi. Yang ni dalam ilmu hadis lah. Saya tak merancang untuk masuk dalam bab ini ya. Baik. Nabi SAW bersabda, "Ma udina li'abdin fi syai' afdala min raka'atain yusallihima." Tidaklah seorang hamba diizinkan melakukan sesuatu yang lebih baik daripada dua rakaat yang dikerjakannya. Wa innal birra la yudharru fawqa ra'sil 'abdi ma dama fi salati. Sesungguhnya kebaikan itu ditaburkan di atas kepala seorang hamba selama dia salat. Ya, maknanya kalau kita salat sunat, Allah Ta'ala akan taburkan kebaikan pada kita. Ya. Wa ma taqarraba al-'ibadu ila Allah Ta'ala bimithli ma kharaja min. Dan tidaklah para hamba bisa yang boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu seperti yang diucapkannya. Itulah Al-Quran. Baik. Sebagai satu persoalan. Kalaulah seorang raja di satu negeri, ya, dia suruh rakyat dia ataupun pekerja, orang yang di bawah dia buat satu kerja. Dia berhak tak bagi gaji? Kan? Dia berhak. Sebabnya kita di bawah dia. Di bawah raja tersebut. Tapi hebatnya raja sekalian alam ini. Raja sekalian raja. Dia walaupun dia nak kita dekat dengan dia. Disuruhnya kita salat dan sebagainya. Tetapi kalau ikutkan sifat raja yang sebenar ini. Boleh tak Allah Ta'ala tak nak bagi apa-apa dekat kita? Boleh. Sebabnya memang tugas kita. Kita kena sembah lah. Kita kena buat kebaikan kepada Tuhan kita. Ya, sebab seolah-olah nak membalas. Ya, kerana Tuhan ini banyak memberikan kepada kita. Tetapi baiknya Allah, rahmatnya Allah. Dalam Allah Ta'ala suruh kita buat baik, ya sebenarnya itu semua adalah untuk kita. Bukan untuk Allah. Untuk kita. Sebagai satu lagi soalan. Kalau seluruh makhluk di muka bumi ini semuanya tak salat, tak nak sembah Allah. Dan kita pun tak sembah Allah, andai kata. Na'udzubillah min dzalik. Agak-agak Allah Ta'ala perlukan tak salat kita? Allah Ta'ala perlu tak solat kita? Agak-agak kalau kita tak solat, kerajaan Allah Ta'ala akan gugur tak? Akan musnah tak? Tak. Kerana dia maha pencipta. Dia mencipta segala, dia maha hebat. Tak, dia bukan macam pemilik satu negeri. Persoalannya, kita buat kebaikan ini untuk siapa sebenarnya? Kalau Allah Ta'ala tak perlukan kita. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita buat salat, suruh kita bayar zakat, buat baik pada orang, ya, buat baik kepada ibu, tolong orang miskin, tolong orang susah. Untuk apa sebenarnya? Adakah untuk Allah? Nahi. Ya, Allah Ta'ala tak perlukan itu semua. Untuk kita sebenarnya. Ya, sebabnya macam kita salat ni untuk kita.
Kan? Kita nak dapat kebaikan, salat. Salat nak dapat kebaikan. Baik. Yang ketiga, kenapa kita salat sunat? Salat, kalau dari sudut bahasanya, ya, salat di dalam bahasa Arab, terjemahan literally bahasa Melayu adalah doa. Ya, sebab itu kalau orang Arab, dia nak sebut macam kita sebut kan, sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salla dalam kalimah itu sama dengan salat. Dia adalah kalimah yang sama. Tapi kenapa kita terjemahkan dengan selawat? Sebab makna dia solat dalam ayat itu bukannya Allah Taala solat kepada Nabi, tapi Allah Taala berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka solat daripada sudut bahasa adalah doa. Ya. Kalau kita tengok dalam kisah para anbiya, Nabi Zakaria alaihissalam. Siapa kat sini semua kenal Nabi Zakaria, ya? Semua kenal? Pernah jumpa Nabi Zakaria? Kenal? Pernah jumpa? Ya? Ya? Baik, kenal sebab dia dalam Al-Quran. Baik. Kalau kita tengok, Nabi Zakaria AS di dalam Al-Quran adalah idola dalam bab doa. Dalam bab doa, Nabi Zakaria AS adalah idola. Kita tengok Nabi Zakaria AS, dia diuji dengan apa? Nabi Zakaria AS diuji oleh Allah dengan tidak dapat anak. Tak ada zuriat. Tak ada zuriat. Sampailah tuanya dia, sampai beruban rambut dia, sampai lemah tulang dia, sampai isterinya dah sampai satu tahap menopause. Kalau masa kita adalah, bahasa kita adalah mandul lah. Isteri dah tua sangat, tak boleh nak beranak dah, nak mengandung. Andai kata contohlah, kalau kita berkahwin dalam umur 25 ataupun 30 contoh. Umur 80 tu tak boleh anak lagi. Penantian selama 50 tahun. Lama tu. Ya, lama. Kalau orang lain dah dapat cicit cucu dah. Ya, baik. Tapi kita tengok. Ketika mana Allah Ta'ala mula menceritakan kisah Nabi Zakaria AS di dalam surah Maryam. Ya, kita boleh tengok nanti surah Maryam 305. Muka surat 305 dalam Al-Quran. Surah Maryam, pertama sekali apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Zakaria, Allah Ta'ala mulakan kisah Nabi Zakaria dengan apa? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nak diceritakan kepada Muhammad, rahmat limpahan kurnia Tuhanmu kepada hamba-Nya Zakaria. Nampak tak? Allah Ta'ala mulakan kisah Nabi Zakaria dengan apa? Allah Ta'ala mula buat pendahuluan kisah Nabi Zakaria dengan apa? Ni, nak cerita kisah Nabi Zakaria ni. Tapi, pertama sekali, semua yang berlaku kepada Nabi Zakaria adalah rahmat Allah Ta'ala kepada dia. Tak dikurniakan anak pun rahmat Allah Ta'ala kepada dia. Ya? Dan ayat selepas itu kita dapati bagaimana doa Nabi Zakaria AS kepada Allah. Ya? Kita dapati bahawa pada ayat yang keempat, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan wahai Tuhanku, aku tak pernah hampa meminta kepadamu. Permintaan nak dapat seorang anak walaupun berpuluh tahun, Nabi Zakaria AS tak pernah putus asa kepada Allah Ta'ala. Ya? Adik-adik boleh cek di dalam surah Maryam. Ya, awal sekali surah Maryam tu, mula sebelum masuk kisah Nabi Zakaria, Allah Ta'ala sebut dahulu tentang rahmat Allah kepada Nabi Zakaria. Yang kedua, Allah Ta'ala tunjuk bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Ya, maka bagaimana juga Nabi Zakaria AS berdoa kepada Allah ketika mana turun malaikat memberikan khabar gembira bahawa Nabi Zakaria AS dikurniakan seorang anak yang terbaik sekali, iaitu daripada kalangan para Nabi, Nabi Yahya AS. Ketika mana Nalika da'a Zakaria rabbah, ketika mana Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, kurniakanlah aku zuriat yang baik, sesungguhnya engkau lah yang Maha mendengar doa. Fanadatul malaikah, dan dia diseru oleh malaikat, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ketika mana dia sedang berdiri sembahyang di mihrab. Maksudnya apa? Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria ketika salat, ketika baginda sedang salat. Jadi, kita
kalau kita nak berdoa kepada Allah, nak meminta kepada Allah, yang terbaik caranya antaranya adalah dengan salat. Kita nak apa? Nak bisnes berjaya? Salat. Nak keluarga yang sejahtera, harmoni? Salat. Nak anak? Salat. Nak apa lagi? Nak kaya, kesenangan? Salat. Maka kerana itu saya katakan bahawa salat ini sebenarnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita sebenarnya. Untuk Allah Ta'ala memberikan keperluan kita. Dan, ya? Baik, ya? Baik. Maka salat. Dan kita dapati juga di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut salat itu dengan sabar sebagai solusi setiap permasalahan manusia. Contoh, dalam surah Al-Baqarah, ayat ke-153, muka surat yang ke-23, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, jika kalian ada iman, dengar perintah ini. Dengar mesej ini jika kalian ada iman. Mintalah pertolongan dengan Allah, dengan sabar dan salat. Pertama sekali kena sabar. Kalau ada ujian, sabar dahulu. Sabar dahulu. Antara orang yang bersabar, ujiannya kalau datang ujian kepada dia, dia akan menyebut Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan sahaja ucapan untuk orang meninggal, ya. Dia disebutkan dalam surat yang ke-24 dan surah Al-Baqarah, apa-apa sahaja. Lapar, sakit, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Zaman dulu kan buah-buahan kan sebagai harta dan juga punca makanan dia. Ya, kekurangan anak. Sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita perlu betulkan balik, ya, persepsi masyarakat kita. Kadang-kadang kita nak jenguk orang sakit ataupun kita sakit, orang pun datang sebut inna lillahi kepada kita. Kita pun kata balik biasanya apa? Saya tak mati lagi, jangan doa saya mati, ya. Maka itu adalah fahaman yang salah, ya. Maka inna lillahi itu dia didoakan kepada kita. Maka pertama sekali kena sabar, dan yang kedua salat. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Baik. Kalau kita tengok, biasa dengar kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum naik ke Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini apa? Untuk pengetahuan adik-adik yang mungkin kali pertama dengar tentang Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat hebat yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra itu maksud dia Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram di Mekah sekarang ke Baitul Maqdis di Palestin sekarang dalam tempoh 1 malam sahaja. Dan selepas itu Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat daripada Baitul Maqdis ke langit bertemu dengan Allah. Ya, ini fahaman, ini kepercayaan orang Islam. Ini kepercayaan orang Islam. Nanti saya akan ceritakan buktinya. Apa bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam memang naik, memang pergi dan naik ke langit dalam 1 malam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun pulang daripada Isra dan Mi'raj, pergi malam ni, esok pagi dah sampai di Mekah balik. Ya, pergi Baitul Maqdis, yang mana ketika itu tak ada teknologi kapal terbang, tak ada. Ya, zaman tu kalau nak pergi Baitul Maqdis makan masa berbulan-bulan. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 malam sahaja. Lalu ketika mana satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk datangi oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni siapa? Dia orang Mekah ketika itu yang suka lawan Nabi. Ya. Lalu dia panggil ramai orang supaya Nabi ceritakan tentang perjalanan 1 malam Nabi ini. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini, maka ada orang cerdik di kalangan itu, dia bertanya pada Nabi, apa bukti? Kalau kamu dah pergi Baitul Maqdis, cuba dia pun tanya ciri-ciri Baitul Maqdis pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu je buktinya. Nabi SAW boleh pergi ke tak Baitul Maqdis, itu saja bukti dia. Bukti dia, Nabi tahu tak ciri-ciri Baitul Maqdis ketika itu. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Allah memaparkan pada pandangan dia satu-satu ciri Baitul Maqdis. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ingat Baitul Maqdis berapa tiang sebagainya, tak ingat. Macam kita lah, kita pergi R&R, biasa pergi R&R kan? Kita tahu tak berapa tiang dekat surau R&R? Tahu berapa tiang? Tak tahu. Kok orang tanya pula, ada pokok apa kat surau tu? Tak ada masa kita nak layan benda tu. Kita nak solat. Dan kita nak cepat.
Maka begitu juga Nabi SAW. Nabi SAW tak sempat nak tengok tiang semua tu. Tapi Allah Ta'ala membantu Nabi, Allah Ta'ala paparkan pada pandangan Nabi, nampak satu-satu. Jadi, bila Nabi SAW boleh menjawab semua soalan yang diberikan oleh orang Mekah kepada dia, maknanya ada sebahagian orang Mekah dipercayai. Memang Nabi dah pergi pada satu malam ni. Benda ni benda yang benar. Maka, kisah ini, itu saya ringkas, kisah Isra dan Mi'raj. Maka kita dapat tengok, kenapa Nabi SAW berjumpa, ditemukan Allah dengan abang-abang satu perjuangan dia dengan kalangan para nabi dan juga dinaikkan ke langit. Kerana sebelum berlakunya perkara itu, ada 4 peristiwa yang berlaku dalam hidup Nabi SAW. Nabi SAW kematian isteri yang dia sangat cintai. Nabi SAW kematian Siti Khadijah yang bersama Nabi dalam awal perjuangan baginda. Yang kedua, Nabi SAW kematian pakciknya sendiri, Abu Talib, yang sentiasa menyokong dakwah Nabi SAW. Yang ketiga, Nabi SAW dan para umat Islam dan para sahabat, mereka disekat secara ekonomi. Sekatan ekonomi yang mana kalau dia nak jual, tak ada orang beli. Kalau dia nak beli, tak ada orang jual. Sampai satu tahap, Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahawa dia nak makan macam mana, lapar sangat ni, dia pergi keluar satu malam nak buang air kecil. Kemudian, dia terdengar satu bunyi di bawah tempat dia buang air kecil tu, dan dia temui kulit unta. Dia pun buat apa dengan kulit unta tu? Dia basuh, dia bakar, dia letak dalam air, dan dia makan, dia minum air itu, dan air itu boleh bertahan selama 3 hari tak lapar. Betapa sekatan ekonomi sangat mengganggu para sahabat ketika itu. Yang keempat, Nabi SAW ditolak di Taif, yang mana orang Taif bukan saja tak terima dakwah Nabi, tapi mereka banding dengan batu. Tetapi rahmatnya Nabi tak doakan keburukan kepada mereka, walaupun malaikat tawarkan keburukan kepada mereka. Apa Nabi kata? Mudah-mudahan lahir daripada tulang sulbi mereka orang yang memperjuangkan agama ini. Rahmatnya Nabi, baiknya Nabi, baik. Lalu kerana itulah Allah Ta'ala mengangkat Nabi supaya Nabi ini rasa semangat. Allah Ta'ala nak bagi semangat balik dekat Nabi ni. Allah Ta'ala bagi semangat balik dekat Nabi. Dah banyak dah ujian Nabi, cara nak bersabar, Nabi dah bersabar lama. Lalu Allah Ta'ala tenangkan hati Nabi. Jom kita jumpa Nabi-Nabi yang lain. Jom kita naik langit. Ya? Maka ketika itu Nabi rasa seronok, Nabi rasa tenang. Lalu ketika itulah Allah Ta'ala memberikan kefarduan salat, kewajipan salat kepada Nabi SAW secara langsung sebagai hadiah Allah kepada Nabi. Sebagai hadiah Allah Ta'ala kepada Nabi, bukan beban. Kerana ramai orang Islam, bila dia solat, dia rasa solat itu beban. Betul tak? Jadi kalau ada di antara kita rasa solat itu beban, maka kita kena cek balik diri kita, kenapa Nabi rasa solat itu hadiah? Kenapa para sahabat rasa solat itu hadiah? Tapi kenapa kita rasa beban? Ya? Sedangkan itu hadiah Allah. Nak minta apa-apa? Solat. Nak tenang hati? Solat. Bahkan kita semua dah tahu kisah ketika mana tadi diceritakan. Kisah ketika mana asalnya solat itu daripada 50 turun jadi 5 kan? Asalnya 50, lepas tu Nabi SAW turun ke langit ke bawah balik, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa suruh turun lagi sebab umat Nabi tak mampu buat 51 malam, satu hari satu malam. Lalu diturunkan kepada 45. Nabi SAW turun balik kepada Nabi Musa suruh turun lagi. Nabi naik balik. Turun balik kepada Nabi Musa, suruh turun lagi 40, Nabi naik balik. Bernegosiasi dengan Allah. Turun, Nabi Musa suruh turun lagi. Nabi naik balik. Dan sebanyak 9 kali Nabi turun naik untuk turun sampai 5. Ya, sebab 50 tolak 5, 45 lah. Bagi 5, 9 kali. Kan? Maksudnya 9 kali Nabi turun naik. Baik. Satu persoalan. Adik sekalian, peserta sekalian yang dirahmati Allah. Boleh tak kalau Allah Ta'ala tahu tak akhirnya memang akan turun kepada 5? Tahu tak? Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Sebab apa tak terus turun 5? Sebab apa nak satu-satu? 45, 40, 35, 30, 25. Sebab apa bukan terus turun pada 5? Betul tak? Kadang-kadang terfikir soalan ni saya. Ya? Baik. Ini menunjukkan apa?
Nabi SAW sampai naik segan dengan Allah. Tetapi Allah Ta'ala layan tak permintaan Nabi. Walaupun 9 kali permintaan yang sama. Layan tak? Allah Ta'ala jemu tak? Allah Ta'ala layan dan tak pernah jemu dengan permintaan Nabi walaupun permintaan yang sama sebanyak 9 kali. Kita, kalau kita pergi ke JKK, kawasan kampung kita, kita nak minta 4 kali. Contoh, kita dah minta sekali. Minggu depan minta pula sekali lagi. 2 minggu lagi minta pula sekali lagi. Agak-agak apa JKK kita bagi tahu kat kita? Muka sama je, tak ada orang lain ke? Kan? Ya? Itu orang manusia. Manusia ni cepat bosan. Tapi Allah Ta'ala tak pernah jemu menunjukkan situasi ini. Itulah antara hikmah situasi ini berlaku, menunjukkan bahawa Tuhan Muhammad juga Tuhan kita, sebagaimana Tuhan Muhammad tak pernah jemu dengan permintaan Muhammad Nabi SAW. Begitu juga Tuhan kita tak pernah jemu dengan permintaan kita. Maka salat. Nak permintaan apa-apa? Salat. Nak hati tenang? Salat. Nak keluarga sakinah harmoni? Salat. Ya? Maka kerana itulah adanya salat sunat ini. Ya? Kita kalau kita nak berdoa, Allah Ta'ala offer, Allah Ta'ala panggil kita 5 kali sehari yang fardu, kewajipan kan, untuk mari salat. Dah ada waktu-waktu dia dah. Waktu ni kita kena minta dengan Allah. Jom salat, minta dengan Allah. Waktu ni salat, minta dengan Allah. Tapi ada orang kadang-kadang dia nak lebih lagi minta. Dia salat. Dia nak minta lebih. Dia salat. Dia salat sunat. Salat sunat lah. Ya, lebih daripada 5 tu salat sunat. Sebab dia nak lebih. Dia nak lebih lagi daripada Allah Ta'ala, kebaikan daripada Allah Ta'ala. Kita pun, adik-adik sekalian, peserta sekalian, kalau rider Foodpanda, dia nak buat 5 kali penghantaran sehari ke, ataupun kalau boleh 10, dia nak 10. Yang mana satu? Mesti confirm dia nak lagi banyak, betul? Sebab dia nak hasil yang banyak. Kalau boleh 15, dia nak 15. Sampai ada orang tu daripada pagi sampai malam baru balik. Ya? Maksudnya apa? Hasil dunia pun kita bergegas mencari. Bagaimana kalau kita nak kedua-dua, hasil dunia dan kebaikan di akhirat, maka kita perlu banyakkan lagi salat kita. Ya, banyakkan salat kita. Kerana salat itu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Ya, baik. Jadi itu salat ya. Untuk kebaikan kita, untuk kita berdoa dan untuk kita sabar dalam ujian kita nak hadapi ujian ini. Maka salatlah. Kerana itu, kalau kita tengok dalam salat ini, dia ada satu tempat yang Allah tak akan tolak. Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Allah Ta'ala terima doa kita. Di mana? Dalam sujud. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kat sini ya. Fa'amma ruku'ani. Fa'amma ruku' fa'azzimu fihi Rabba Azza wa Jalla. Dalam rukuk, maka banyak agungkan Allah, Tuhan Azza wa Jalla. Wa amma sujud fajtahidu fi du'a. Adapun dalam sujud, bersungguh-sungguh berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Kerana hal itu layak dikabulkan untuk kamu. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Status yang kuat. Ya? Maka dalam sujud, banyakkan berdoa kepada Allah. Nak minta apa-apa, silakan dalam sujud. Dalam rukuk, kita puji Allah. Dalam sujud, banyakkan berdoa kepada Allah. Tetapi, saya nak betulkan satu fahaman masyarakat kita. Kadang-kadang, tentu kalau kita solat hajat, biasanya, sujud yang mana kita berdoa biasanya? Sujud terakhir kan? Sujud terakhir kita berdoa. Adakah sujud terakhir sahaja yang makbul? No. Bukan sujud terakhir sahaja, tetapi semua sujud adalah makbul di sisi Allah Ta'ala. Ya? Semua sujud. Kalau solat subuh, berapa kali sujud? 2 rakaat, berapa kali sujud? 4 sujud. 4 kali kita minta dengan Allah. Makbul. Allah Ta'ala terima. Solat zuhur, 4 rakaat, 8 kali. Solat asar, 8 kali. Maghrib, 6 kali. Isyak, 8 kali. Banyak tu tawaran yang Allah Ta'ala berikan, masa Allah Ta'ala buka untuk kita doa kepada Allah. Doa, astajib lakum. Aku akan makbulkan. Baiknya Tuhan ni kepada kita. Kan? Kita minta JKK pun, JKK kadang tak layan pun. Kalau muka yang sama. Kalau kali pertama mungkinlah boleh layan.
Ini muka sama 10 kali, 17 kali duk minta satu hari, 17 kali duk minta. Kan? Ya. Itulah bezanya baiknya Allah Ta'ala kepada kita. Maka, dalam sujud, bolehlah berdoa kepada Allah, tapi dengan syarat, jangan doa, jangan sebut daripada lisan bahasa Melayu. Ya. Dalam kita berdoa ketika sujud, jangan sebut dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu tu, hati je. Cukup dalam hati. Kerana kalau kita sebut dalam bahasa Melayu tu, dia akan batalkan solat. Kalau nak sebut doa dalam bahasa Arab, kalau ada orang pandai bahasa Arab, boleh dipersilakan. Yang terbaik doa apa? Doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tahu satu doa. Contoh kita tahu satu doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mungkin ada antara kita tahu doa ini. Doa apa lagi yang tahu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon redha-Mu dan syurga-Mu, aku tak nak kemurkaanmu dan neraka. Maka dipersilakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca. Boleh ya? Baik. Dan satu lagi tempat adalah ketika sebelum kita bagi salam. Itu tempat yang makbul juga untuk berdoa sebelum kita bagi salam. Lepas kita habis baca tahiyat akhir, sebelum bagi salam tu, banyakkan berdoa. Ya? Baik. Tapi dengan syarat, jangan jadi tok imam lah kalau nak baca doa dalam sujud ni. Ya? Takut jadi tok imam, jadi makmum pelik. Tok imam ni hidup tak lagi? Bangun-bangun. Contoh. Ya? Lama sangat. Cukup sekadar-sekadar. Kalau imam yang ramai, kalau jadi makmum tu ramai, cukup sekadar-sekadar. Ya? Tak nak membebankan makmum di belakang. Kalau makmum tu adik kita je, ataupun keluarga kita, bagi tahu Ustaz, saya ni nak, abang ni nak sujud lama ni, boleh eh? Dia okey, kita pun okey sujud lama. Kalau ada persepakatan dengan makmum, dipersilakan. Kalau tak ada persepakatan tu payah. Jadi nanti semua makmum mufarakah semua, ya, nak solat seorang-seorang. Ya, maka imam dia kena ambil perhatian makmum, ya. Perhatian makmum, ambil juga makmum kadang-kadang letih, makmum kadang-kadang ada urusan, maka kita permudahkan solat itu. Jangan lama-lamakan. Ya, maka solat ini untuk kita berdoa kepada Allah. Untuk Allah adalah waktu yang Allah Ta'ala offer kepada kita. Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Agak-agak kita cukup tak 17 kali sehari nak berdoa kepada Allah dalam sujud? Sebabnya satu hari ada 17 rakaat kan? 17 rakaat ada 17 sujud satu hari. Cukup tak 17 hari satu sujud untuk bersujud pada Allah? Tak cukup, tambah lagi solat sunat. Tak cukup lagi, tambah lagi. Nak doa banyak lagi, tambah lagi. Ya, tawaran Allah Ta'ala kepada kita, debut-debutlah. Ya, kita pun kalau boleh kalaulah orang offer tawar kepada kita waktu yang banyak untuk kita meminta, semua saya rasa confirm beratur panjang. Confirm. Kan? Semua beratur panjang nak meminta bantuan. Ya? Ini tawaran Allah Ta'ala kepada kita, dipersilakan. Ambillah. Solat ini untuk kita. Solat ini untuk kita, hadiah Allah kepada kita. Hadiah Allah kepada kita. Baik. Kerana itu di dalam solat sunat, dia ada banyak sangat solat sunat. Pertama sekali, solat sunat yang tidak dituntut dilakukan secara berjemaah. Di solat sunat ni ada yang digalakkan berjemaah, yang sembahyang ramai-ramai. Ada solat sunat yang lagi baik solat seorang-seorang. Pertama sekali yang mengiringi solat fardu. Yang mengiringi solat fardu ataupun nama lainnya adalah solat sunat rawatib. Dia ada banyak yang muakkad yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah ataupun jarang tinggal. Pertama sekali, solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh. Solat sunat 2 rakaat sebelum solat zuhur. Solat sunat 2 rakaat selepas solat zuhur, selepas maghrib dan selepas isyak. Maksudnya ada berapa? 10. Ada yang pendapat lagi kata 12. Ya? Baik. Yang tidak muakkad, maksudnya apa? Nabi buat jarang-jarang. Nabi banyak pernah juga tinggal. Ya? Maksudnya dia tidak muakkad ni tidak terlalulah, taklah sampai tahap digalakkan seperti muakkad. Tapi kalau buat baik. Kalau buat bagus. Ya, kalau tak sempat pun tak apa. Baik ya. Solat sunat 2 rakaat sebelum zuhur, tambahan pada 2 rakaat yang muakkad tadi, yang atas ni. Yang atas ni ya. Baik.
Yang kedua, solat sunat 2 rakaat selepas solat zuhur. Tambah kepada 2 rakaat yang muakkad yang kat sini tadi. Ya. Yang ketiga, solat sunat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Kalau siapa sempat, dipersilakan buat. Yang keempat, solat sunat 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib. Ya. Kerana muakkad selepas maghrib saja, yang ringan sebelum maghrib. Sebab nak solat maghrib dan isyak kena ringan-ringankan. Ya, dan juga kerana Nabi SAW buat macam tu, ikut saja. Dan juga solat sunat 2 rakaat yang ringan sebelum solat isyak. Seterusnya, solat yang digalakkan bersendirian, kita solat seorang, yang tidak mengiringi solat fardu, bukan sunat rawatib. Pertama sekali ditentukan waktu dan nama. Contohnya sunat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, sebelum duduk, solat sunat dulu, niat tahiyatul masjid dan niat iktikaf. Mudah-mudahan selama kita duduk dalam masjid itu, diberikan kebaikan dan pahala berpanjangan oleh Allah. Yang kedua, solat sunat witir. Nanti kita akan masuk, iaitu sebelum kita tidur. Baik. Solat sunat tahajud, selepas kita tidur, bangun, solat sunat. Solat sunat duha, iaitu selepas mungkin 15 minit ataupun 28 minit selepas syuruk. Waktu duha, kita semua dah tahu. Dan solat sunat istikharah. Yang ni saya rasa favorite ramai orang. Ya. Lagi-lagi umur-umur yang muda macam kita, favorite lah solat ni. Baik, adik-adik pun dah faham ya apa makna dia. Yang kedua, tidak ditentukan waktu dan nama, iaitu solat sunat mutlak. Nak solat saya saja. Nak solat saja-saja. Ya. Tapi kenalah solat itu bukan pada waktu yang diharamkan, bukan pada waktu yang dilarang. Itulah selepas asar dan selepas subuh sampai duha tu. Itu dilarang. Antara subuh dengan duha dilarang, dan juga selepas asar dilarang untuk solat sunat mutlak. Adapun solat sunat yang minta maaf ya, saya typo kat sini. Jadi tuntut ya. Solat sunat yang dituntut untuk secara berjemaah, hari raya Aidilfitri, Aidil Adha, Tarawih, kita akan jumpa Ramadan nanti, solat sunat gerhana, matahari dan bulan, solat sunat minta hujan, istisqa. Ya, baik. Kalau panas sangat, kita minta hujan untuk diturunkan. Baik. Jadi kita pergi satu dahulu, yang sempat saja saya akan sentuh ya. Baik, sebab fokus saya nak sebut banyak tentang kelebihan solat sunat ni. Supaya kita tahu, kita solat ni untuk apa. Ya, baik. Hadis Nabi SAW menyebutkan, Man sallat 12 raka'atan fi yawmin wa laylah, bunya lahu bihinna baytun fil jannah. Sesiapa yang solat 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat ni tak termasuk yang wajib. 12 rakaat yang tadi tu, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, ya, 2 sebelum asar, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Ya, yang tu. 12 rakaat. Baik. Maka siapa yang solat 12 rakaat sehari semalam, akan dibangunkan baginya sebuah rumah di syurga. Allah Ta'ala dah janji nak bagi rumah di syurga. Hadis riwayat Muslim. Adik sekalian, kalau di umur kita, contoh ada di antara kita mungkin umur 22, ada rumah satu. Seronok tak? Orang nak bagi free. Ya, kerajaan nak bagi free contoh. Seronok kita. Ya, nak bagi rumah free. Rumah sekarang dah mahal, 300,000, 400,000. Itu baru rumah teres kadang. Kalau bagi rumah banglo, seronok tak? Seronok. Rumah banglo kalau mungkin di Kota Baru mungkin dah sampai 1 juta kot harga. Ataupun 700,000. Banyak nilaian dia. Orang bagi tanah saja yang tak ada rumah pun kita suka sangat dah. Kan? Ini kan lagi rumah di syurga. Rumah di syurga bukan cikai-cikai. Rumah di syurga bukan macam lebih hebat daripada istana. Syurga ini nikmatnya tak pernah didengar telinga manusia, tak pernah dilihat oleh mana-mana mata. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tu, yang apa tu, buah-buahan sedikit, permaidani sedikit, bidadari sedikit, itu hanyalah sikit sangat je. Sekadar bagi rasa-rasa, bagi tahu. Ya, sekadar bagi tahu apa yang kita semua dah tahu di dunia ni, yang kita dah pernah tengok dunia ni. Adapun di syurga nanti semuanya kita akan terkejut tengok. Rumah di syurga semuanya hebat. Ya. Maka nak dapat rumah macam mana free? 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat sehari semalam. Baik. Maka Ummu Habibah berkata, maka aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengarnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abbasah juga berkata, maka aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya pada Ummu Habibah. Amr bin Aus berkata, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya pada Abbasah. Nu'man bin Salim berkata, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya pada Amr bin Aus. Sebabnya hadis ni dia rantaian. Yes, mula-mula Ummu Habibah yang dengar daripada Nabi. Kemudian Abbasah ni dia dengar daripada Ummu Habibah. Mungkin dia tak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar daripada Ummu Habibah. Amru bin Aus dia dengar daripada Ummu Habibah, dan Abbasah dia dengar daripada Amru bin Aus, dan Nu'man bin Salim dengar daripada Abbasah. Jadi semuanya tengok bagaimana ulama ni. Para ulama ni mereka dah dengar satu kebaikan, mereka tahu ada kebaikan tu, kalau buat benda tu, maka sejak pada itu mereka tak pernah tinggal. Maka adik-adik sekalian, sejak aku mendengar benda ini daripada Fatih Mursyid, nak tinggal ke tak? Ya, saya hanya kongsikan dan sampaikan saja. Ya, baik. Jadi, boleh cuba buat 12 rakaat. Simple je. Sekejap pun tak apa. Simple pun tak apa. Saya rasa kalau kita buat habis laju pun saya rasa boleh 2-3 minit dah habis dah. 3 minit. Ya, cukup ambil rukun saja kalau malas sangat. Kalau berat sangat, ambil rukun sahaja. Contoh surah Al-Fatihah saja, lepas tu rokok. Rokok pun subhanallah sekali. Sekadar ambil buat syarat. Kalau tak rajin sangat. Cuba Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Inilah yang paling terbaik daripada mana-mana solat sunat. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh adalah yang paling terbaik daripada mana-mana solat sunat. Kerana hadis Nabi SAW, daripada hadis Aisyah riwayat Muslim, hadis yang sahih, status yang kuat, qala fi sya'ni raka'atin 'inda tulu'il fajr. Ketika mana Nabi SAW bersabda tentang 2 rakaat sebelum fajar. Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Itu adalah yang aku lebih sukai daripada seluruh dunia dan isinya. Maksudnya, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada segala isi dunia ni. Siapa yang paling kaya di dunia ni? Di bumi siapa yang paling kaya sekarang? Elon Musk kan? Dalam lingkungan, dia baru saja rugi baru ni dalam berapa ratus bilion kan? Baik. Dia yang paling kaya. Dekat 200 lebih bilion dolar nilaian harta dia, aset dia. Baik. Itu pun kalau dibandingkan dengan 2 rakaat solat sunat sebelum subuh. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih terbaik daripada itu. Ya? Baik. Nanti boleh buat. Allah Ta'ala apa? Kenapa Allah Ta'ala tak bagi sekarang? Allah Ta'ala simpan di akhirat nanti. InsyaAllah. Ya? Allah Ta'ala simpan di akhirat nanti. Baik. Kerana kadang-kadang sifat sebahagian manusia ni, dia suka nak hasil tu cepat. Betul tak? Nak hasil tu cepat. Kalau hasil tu tak dapat cepat, dia rasa tak nak buat. Baik. Kalau sistem mak-mak ayah kita, dia buat pencen. Dia dapat KWSP, betul? KWSP. Agak-agak, kalau ketika mana mereka dah umur 60 nanti, dah pencen, dah bersara, mereka dapat KWSP, tengok-tengok KWSP dalam tu ada 1 juta ringgit. Gembira ke tak dia? Gembira. 1 juta. Banyak tu. Maksudnya, dia orang dapat hasil last sekali. Ya, ketika mana orang ramai memerlukan nak hasil, ketika mana kalau orang yang tak carum KWSP tak dapat hasil dah ketika umur 60. Ya. Tapi dia tu, dia sabar selama 90 tahun dan dia dapat hasil sekaligus berdebuk banyak. Maka begitu juga amal kita. Ya, kadang-kadang manusia dia nak cepat, dia nak tergesa-gesa, tapi sebenarnya apabila mereka dapat di akhirat nanti, ya, ketika orang Islam mereka percaya adanya hari akhirat, ya, rakan-rakan yang non-Muslim, kerana kami percaya bahawa setiap balasan dan baik dan buruk Allah Ta'ala akan balas. Kerana adilnya Allah Ta'ala kepada kita, Tuhan adil kepada kita. Kita buat baik ke orang, Allah Ta'ala balas. Walaupun orang tu tak balas, walaupun orang tak hargai, tapi Allah Ta'ala hargai. Kalau kita buat buruk dekat orang, walaupun orang tu tak boleh balas, tapi Allah Ta'ala balas. Adilnya Allah Ta'ala di hari akhirat nanti, maka ketika itu semua orang nakkan kebaikan yang banyak. Ketika itu Allah Ta'ala bagi sedemuk kepada kita kebaikan yang belum kita dapat di dunia yang kita buat ni. Yang kita sedang semai dan tanam ini berbuah di akhirat nanti. Ya, maka solat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya.
Baik ya. Baik. Yang kedua, lebih penting daripada nyawa sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "La tada'u raka'atay al-fajr wa in taratkum al-khayl." Hadis riwayat Ahmad, ya. Sanad yang dhaif, yang lemah. Janganlah kalian meninggalkan solat sunat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, meskipun kalian dikejar oleh kuda. Ya, tapi kena ingatlah, nak solat ni macam mana? Kalaulah dia tengah bawa kereta, dia nak solat sunat dalam kereta, dia solat sunat macam biasa berdiri dan sebagainya, pok kena langgar. Dia pun beritahu, Nabi kan kata kena lebih penting sayang daripada nyawa sendiri. Bukan fahaman yang betul, ya. Ya, maksudnya apa? Nak bagi tahu besarnya fadilat dia kalau kena kejar kuda ataupun kena kejar anjing, contoh kan. Tak sempat dah waktu nak solat fajar ni, solat sunat fajar. Ya, maka solatlah dengan cara keadaan itu. Maka kalau dia kena kejar kuda, maka caralah dengan solatlah dengan cara seperti mana kena kejar kuda. Kita masih lagi buat kuda, contoh, tapi solatlah mungkin dengan mata, dengan hati dan sebagainya. Kan kita dipermudahkan. Ya, solat nyawa memang nyawa kena jaga. Solat pun penting dan nyawa pun kena jaga. Kena buat dua-dua. Ya, jangan kita nak terlebih solat sampai kita pun kena langgar insiden, pok mati. Lepas tu bagi tahu kan Nabi SAW kata lebih baik daripada nyawa sendiri, bukan itu fahaman yang sebenarnya. Fahaman sebenar Nabi SAW nak bawa adalah pentingnya solat ini. Jangan tinggal, walaupun tak sempat sangat pun buat juga. Kalau naik motor tak sempat sangat dah nak buat, atas motor. Ya, boleh? Baik. Kalau tak sempat lagi, boleh qada balik. Ya. Solat-solat subuh ni boleh qada, ya, adik-adik sekalian, peserta sekalian, boleh qada. Kalau tak sempat, contoh subuh 6 minit, 6-9 minit ataupun 6-10 minit. Masjid dia solat 6.25. Kan 15 minit selepas azan biasanya. Kita bangun 6.20. Nak ambil wuduk, kan, nak buang kecil dan sebagainya, nak ambil wuduk. Oh, nak kejar ke masjid, tak sempat. Kita nak solat sunat subuh 2 rakaat. Betul? Cara dia macam mana? Pergi je masjid dahulu, solat je dekat masjid bersama imam. Balik tu, solat balik, solat sunat subuh, solat balik. Jadi maksudnya kita solat sunat subuh tu selepas solat subuh. Dibolehkan. Ya? Yang lebih utama, buat selepas syuruk. Selepas terbit fajar, selepas syuruk, itu yang utama. Tapi dengan niat qada. Kalau nak buat solat sunat subuh 2 rakaat, kalau kita buat tu selepas waktu syuruk, maka kita niat qada. Kalau sebelum syuruk, niat tunai. Ya? Walaupun selepas subuh. Boleh, ya? Jadi tak ada persoalan pun, boleh tinggal. Kalau tak sempat sangat, contoh habis kelas nanti, pukul 11. Silakan ganti balik solat sunat subuh 2 rakaat yang kita tak buat tadi. Ganti balik. Qada. Boleh, ya? Pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala ni. Baik. Boleh, lepas ni jangan tinggal, ya, solat sunat subuh 2 rakaat. Cuba buat juga. Ya? Kalaulah syuruk pukul berapa? 7 suku. Syuruk 7 suku contoh. Lepas tu kita bangun lewat, kita terbangun 7.5 minit. Kalau nak solat sunat subuh ni tak sempat subuh kita. Jadi macam mana kita buat? Solat je subuh dulu, kerana itu fardu, settlekan yang wajib dulu. Selepas solat subuh, tak apa, barulah nak buat solat sunat subuh. Kalau dah syuruk, niat qada. Kalau tak syuruk lagi, niat tunai. Asalkan jangan tinggal ni. Boleh, kan? Baik. Dan juga amalan sunat ini yang paling dipelihara oleh Nabi SAW. Nabi SAW tak pernah jaga solat sunat lain sehebat solat sunat subuh 2 rakaat ni. Tak pernah. Ya, itu yang terbaik sekali. Yang Nabi SAW sangat jaga zakat. Lalu saya nak betulkan sedikit fahaman orang kita, kadang-kadang dia suka seronok solat tarawih di bulan Ramadan. Seronok solat tarawih sebabnya solat sunat ini tak pernah ada di mana-mana bulan. Dia tak pernah lakukan, hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Adik-adik sekalian. Dan dia letih sangat solat sunat tarawih sampai dia tidur dan dibangun lewat tu esok, tertinggal sahur, subuh pun entah ke mana. Ya, baik. Yang terbaik sekali, seimbangkan solat tarawih pun kita nak, tapi solat sunat subuh juga buat. Kerana solat sunat subuh lebih baik fadilatnya daripada solat sunat tarawih tadi. Ya, berbanding tarawih dengan solat sunat subuh itu lebih baik daripada tarawih. Ya, jadi ambil berat kedua-duanya. Jangan satu ni je. Ya, ambil berat kedua-duanya. Baik. Dan yang selebihnya lah. Ya, baik.
Solat yang lain, kita juga ada solat witir. Ya, solat witir, solat muakkad yang sangat digalakkan. Mazhab Hanafi, dia berpendapat solat sunat witir ni wajib. Mazhab Hanafi, ada satu mazhab Hanafi dekat sini. Ya, mereka berpandangan wajib. Sebabnya nak bagi tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat galakkan solat witir. Ya, maka kerana itu sebahagian mazhab Hanafi daripada usul fiqahnya mereka berpendapat bahawa ini wajib. Maka solat mazhab Hanafi, solat ni bukan 5 waktu sehari ya. Mazhab Hanafi solatnya 6 waktu. Selepas isyak kena ada witir. Itu mazhab Hanafi. Mazhab kita Syafi'i sunat yang sangat digalakkan witir ini. Ya, mazhab mana yang betul? Semua betul. Kerana semuanya ada hujah semuanya. Baik ya. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, al-witru laisa bihatmin ka salatikumul maktubah. Solat witir ini tidaklah wajib seperti solat yang difardukan kepada kamu, walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat melakukannya. Innallaha witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahlal Quran. Allah Ta'ala itu tunggal. Witir itu maksudnya tunggal ya, satu. Witir itu maksudnya ganjil, bukan satu, ganjil. Dan witir dalam Allah Ta'ala itu witir maksudnya ada tunggal, satu. Satu kan nombor ganjil. Dan dia sukakan solat witir. Dia sukakan solat yang ganjil ni, nombor ganjil ni. Oleh itu lakukanlah solat witir wahai ahli Quran. Kalau kita kasi kita ahli Quran, solat witir. Walaupun 1 rakaat, jangan tinggal. Jangan tinggal ya. Baik. Maka kelebihan solat witir daripada hadis riwayat Abu Daud, hadis yang dhaif yang lemah, innallaha azza wa jalla qad amaddakum bi salah. Allah mengurniakan kamu satu salat, wa hiya khairul lakum min humurin na'am, yang lebih baik daripada unta merah. Wa hiya al-witru, solat itu adalah solat witir. Faja'alaha lakum fima bainal isya ila tulu'il fajri. Solat itu waktunya antara solat isyak sehingga terbit fajar, maksudnya solat subuh. Antara isyak dengan solat subuh. Banyak masa ya. Kalau kita rasa solat kita ni stay tidur awal. Kalau kita rasa kita ni cepat tidur awal, maka selepas isyak solat witir terus. Lepas isyak solat witir terus. Kalau kita rasa kita biasa bangun dalam pukul 3-4 pagi, bolehlah solat witir masa tu. Ya, dipersilakan. Solat witir ini lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni, adik-adik sekalian, peserta sekalian, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, unta merah ni macam zaman kita sekarang adalah Ferrari lah, Lamborghini macam tu lah, ya. Nak bagi tahu ni orang kaya je pakai unta merah, ataupun benda tu yang memang setengah orang je yang dapat. Payah nak dapat. Rare item, ya. Ataupun lebih baik lagi daripada Lamborghini ataupun Ferrari zaman kita sekarang. Ya. Maka solat witir lebih baik daripada itu. Isi Allah Ta'ala. Maka solat witir, rakaat yang ganjil, boleh nak buat 1 rakaat, boleh nak buat 3 rakaat, boleh nak buat 5 rakaat. Ya. Dan dia ada 2 cara nak buat. Kalau solat 1 rakaat, dia tidak ada masalah. Settle 1 rakaat. Kalau 3 rakaat, boleh 2 cara, iaitu 2 salam. Kita solat 2 dahulu, kemudian solat 1. Ataupun kita solat 3 rakaat tu sekaligus, tanpa tahiyat awal. Tak ada tahiyat awal ya. Kalau solat 3 rakaat sekaligus, tak ada tahiyat awal. Maksudnya, rakaat kedua tu bukan bangun tahiyat awal, tapi bangun untuk rakaat ketiga terus. Ya. Baik. Begitu juga rakaat 5. 5 terus ataupun 2-2-1. Ya. Baik. Biasanya kalau tak rajin sangat, 1. Jangan tinggal. 1 rakaat adik. 1 rakaat tak sampai seminit pun. Tak sampai seminit setengah pun. Kejap sangat. Kalau tak rajin sangat, baca Al-Fatihah je. Ya. Asal buat. Baik ya. Baik. Maka solat witir waktu dia adalah isyak dengan subuh. Baik. Kalau orang yang jamak, dia jamak antara maghrib dengan isyak, dan dia solat pada waktu maghrib, maksudnya dia maghrib 7.20, dia pun solat terus maghrib dan isyak. Maka waktu witir dia bila? Lepas dia solat isyak tu, walaupun masih lagi belum pukul 8. Ya. Kalau dia dah jamak, dihimpunkan solat maghrib dan isyak dalam waktu solat maghrib, maka solat witirnya dah boleh dilakukan selepas dia solat isyak walaupun belum masuk pukul 8 malam. Walaupun azan isyak belum lagi dikumandangkan. Tapi sebab dia dah solat isyak, sebab dia jamak, maka dipersilakan solat witir pada waktu itu. Ya. Baik. Kalau ngantuk sangat,
solat dahulu. Kalau ngantuk sangat boleh tidur dahulu, bangun balik solat. Kalau rasa tak boleh bangun dah, solat dulu sekejap. Ya, boleh deh. Kalau tak rajin berdiri, solat duduk. Dipersilakan. Asalkan solat, jangan tinggal. Baik. Maka saya nak kongsi dua amalan sunnah Nabi SAW tentang solat witir ini yang kita sering tinggalkan. Sebabnya kita nak masuk dalam bulan Ramadan, betul? Kita nak masuk dalam bulan Ramadan, kita akan solat di masjid, akan solat witir. Di masjid akan solat witir setiap malam. Ya, saya nak kongsikan dua sunnah ini pada adik-adik sekalian yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan juga kebanyakan masjid juga dia tak perasan tentang sunnah ini. Kalau kita dah tahu, amalkan. Hadis yang kuat ya. Hadis yang kuat. Nabi SAW kalau dia dah habis solat witir, pertama sekali dia akan baca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Contoh adik-adik bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, Subhanal Malikil Quddus sekali. Subhanal Malikil Quddus 2. Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga, panjangkan dan kuatkan. Itu sunnah Nabi SAW. Yang kedua, Nabi SAW selepas solat witir, Nabi akan membaca doa ini. Ya, doa ini. Siapa yang sempat snap, silakan snap lah. Ya. Kok tak sempat nak baca, ya, tak sempat nak tulis, snap. Dipersilakan. Iaitu, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redamu daripada murkamu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Dan kemaafanmu daripada hukumanmu, daripada balasanmu. Wa a'udzu bika mink, dan aku berlindung denganmu daripada dirimu sendiri. La uhsi thana'an 'alaik, aku tak mampu nak kira pujian ke atasmu. Kama athnaita 'ala nafsik, seperti mana engkau memuji dirimu sendiri. Hadis riwayat Abi Daud, hadis yang kuat. Amalkan ya. Lepas ni 30 witir dalam bulan Ramadan. Boleh? Janji pada saya, amalkan dua sunnah ni. Sebab solat witir, amalkan ya. 30 Ramadan, amalkan. Dan teruskan selepas Ramadan pun, jangan tinggal solat witir dan amalkan benda ni. Ya, sekejap je. Saya dah cuba buat, tak sampai 30 saat pun. Tak sampai 20 saat pun nak habis dua-dua sunat ini. Simple saja, ringan saja. Tapi di sisi Allah Ta'ala berat timbangannya. Allah kan Ar-Rahman. Ya, boleh? Dan juga solat duha, yang mana adik-adik pun tahu, yang mana solat duha ini, antaranya dalam hadis Nabi SAW, setiap sendi pada tubuh kamu perlu bersedekah, kesemuanya itu dapat diganti dengan mengerjakan solat sunat duha 2 rakaat. Maksudnya solat sunat 2 rakaat ini, solat sunat duha 2 rakaat ini banyak memberi kebaikan kepada kita. Baik. Antaranya juga kita ada juga solat istikharah. Kan solat istikharah dan banyak lagi solat-solat yang lain yang saya tak sempat ceritakan di sini ya. Baik, nanti adik-adik nanti pasal nak membina rumah tangga, solat istikharah insya-Allah ya. Bukan rumah tangga saja, nak exam istikharah, nak pilih kerja apa istikharah, ya, nak beli kereta apa istikharah, nak beli rumah apa istikharah. Tapi istikharah ni jangan tunggu mimpi lah, ya. Sebab jawapan istikharah bukan dalam mimpi sahaja. Jawapan istikharah lebih kepada kecenderungan hati kita ke arah itu, dan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk ke arah itu, untuk pilihan itu. Itu istikharah. Kadang-kadang kita tunggu mimpi, tak mimpi-mimpi, 30 malam tak mimpi, setahun tak mimpi, tak kahwin-kahwin, contoh, tak beli kereta, ya. Dia kalau kita dah ada kecenderungan pada pilihan tu, itulah jawapan istikharah kita. Kerana itulah yang terbaik untuk kita. Tapi dengan syarat, istikharah itu bukan untuk buat dosa ataupun pilih perkara yang tak kena. Contoh, istikharah nak suami, pilih antara suami baik dengan suami yang buruk, yang suka buat maksiat. Itu tak ada istikharah untuk itu. Ya. Ya. Istikharah ini untuk baik dan baik. Ya, pilih yang mana yang terbaik saja. Wallahu ta'ala alam. Sedikit sebanyak saya dapat kongsikan kelebihan solat sunat kepada peserta sekalian. Solat sunat ini hadiah daripada Allah, bukan beban daripada Allah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Syabas diucapkan kepada para hadirin yang dirahmati Allah sekalian atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang langsungnya sesi ceramah tadi. Sekarang kita akan berehat selama 5 minit sebelum memulakan sesi fakta atau mitos sebentar lagi. Peserta boleh mengajukan soalan
menemui link Google Form yang diletakkan di chat box. Diharapkan para peserta tidak meninggalkan medium Webex untuk mengelakkan sebarang penangguhan dan bersedia dengan soalan yang ingin. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas Ibnu Abdul Muttalib bermaksud, "Wahai Abbas, wahai bapa saudaraku, mahukah aku berikan kepada kamu sesuatu? Mahukah aku berikan sesuatu yang kamu boleh mengambil manfaat daripadanya? Mahukah aku khabarkan kepada kamu sesuatu? Mahukah aku lakukan kepada kamu 10 perkara yang apabila kamu lakukan perkara itu, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu? Dosa-dosa yang terdahulu mahupun dosa yang terkemudian, dosa yang lama mahupun dosa yang baru, dosa-dosa yang dilakukan tanpa sedar mahupun yang dilakukan dengan sengaja, dosa kecil mahupun yang besar, dosa yang tersembunyi mahupun dosa yang nyata, iaitu hendaklah engkau dirikan solat sebanyak 4 rakaat. Solat ini dikenali solat tasbih kerana diucapkan tasbih sebanyak 300 kali dalam 4 rakaat solatnya. Solat sunat tasbih boleh dilakukan pada waktu siang maupun waktu malam. Solat ini dikerjakan sebanyak 4 rakaat dengan 1 salam pada siang hari dan 4 rakaat dengan 2 salam pada malam hari. Jumlah tasbih dalam 1 rakaat ialah 75 kali tasbih. Lakukan perkara yang sama pada rakaat seterusnya, menjadikan jumlah bacaan tasbih untuk 4 rakaat adalah 300. Solat sunat tasbih ini adalah membuka pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Justru solat sunat tasbih dianjurkan dilakukan pada setiap malam. Namun, sekiranya tidak terdaya, maka kerjakanlah sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Baiklah, kini kita akan memulakan sesi soal jawab. Saya akan baca beberapa soalan yang diperoleh daripada Google Form sebentar tadi. Para peserta juga dialu-alukan untuk mengajukan sebarang soalan. Okey. Soalan yang pertama. Okey, boleh ke seseorang yang belum habis qada solat, dia yang tertinggal buat solat sunat? Salam pertama Ustaz. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama yang baik daripada yang penyoal. Boleh ke seorang yang belum habis qada salat dia yang tertinggal buat solat sunat? Baik. Tentang bab qada salat ini, dia ada dua pendapat para ulama. Pertama sekali, mazhab yang kita pegang, wajib ganti balik solat yang kita dah tinggal. Kalau kita tak ingat banyak mana solat yang kita tinggal, maka agak-agak. Contoh, kita tak teringat, kita tinggal solat zuhur ke asar. Agak-agak. Kita rasa macam mana? Ya? Agak-agak kita ingat tu lebih cenderung ke zuhur ke ataupun asar. Baik. Lalu, kita boleh ke tak nak buat solat sunat, tapi banyak lagi ni solat qada yang belum diqadakan. Maka dibolehkan. Lagi-lagi, kalau sunat yang ditentukan oleh waktu dan nama, contoh tahiyatul masjid, maka boleh. Kerana waktu itu digalakkan untuk buat solat sunat tahiyatul masjid, maka dipersilakan. Ataupun solat sunat rawatib dipersilakan. Tapi dalam pada itu, kita selitlah juga solat-solat qada yang belum, solat-solat yang belum kita qadakan tu, selit-selit. Ya, selit-selit. Ataupun, maksudnya, kesimpulannya, solat yang belum diqadakan, dia bukan penghalang untuk buat solat sunat. Baik, mudah-mudahan jelas insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, soalan yang kedua. Kalau kita berdoa dalam sujud, situasi kita solat bersendirian, akan membatalkan solat ke kalau terlalu lama kita sujud? Dan apa cara untuk kita berdoa yang terbaik yang akan menyeluruh, merangkumi diri kita, keluarga dan umat Islam? Baik, soalan yang baik. Pertama sekali yang saya kongsikan tadi adalah dia galakkan untuk banyakkan berdoa dalam sujud. Baik. Jadi kalau kita solat bersendirian, kalau kita sujud lama, tak menjadi masalah. Contohlah andai kata yang penyoal ini, dia nak solat tahajud, 2 rakaat 4 sujud, setiap sujud tu dia nak sujud selama 10 minit. Dipersilakan. Doalah macam apa-apa sekalipun, yang penting jangan buat perkara yang membatalkan salat. Contohnya berkata-kata dengan bahasa Melayu, itu membatalkan salat. Elakkan. Ya? Baik. Ataupun pergerakan yang banyak. Contoh, dia sujud lama, jadi dia lenguh tangan. Dia pun pergi stretch tangan banyak kali. Tu batal lah solat dia. Maka 3 kali, lebih dari 3 kali, maka tu batal solat. Maka jangan buat perkara yang membatalkan solat. Adapun sekadar sujud, berdoa lama dalam sujud, dipersilakan, tak menjadi masalah. Yang kedua, apakah doa yang terbaik sekali yang menyeluruh dan merangkumi diri kita, keluarga dan umat Islam? Baik. Yang ni saya tak tahu nak kongsi macam mana, nak tulis ke, takut tak ingat, ya. Baik. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa. Sebelum tu saya tanya, doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita banyak tak? Doa kebaikan banyak ke sikit? Banyak, kan? Doa dapat redha, dapat syurga, semua banyak sangat. Doa yang menyeluruh daripada semua doa itu apa dia? Saya baca, ada diikut ya. Allahumma inni as'aluka, atau siapa nak rekod dipersilakan. Sila rekod, buka siap-siap rekod. Saya baca, nanti boleh cek balik, tulis balik kat rumah. Ya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma 'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan yang diminta oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semua kebaikan Nabi SAW minta, kita nak semua. Kita umumkan semua. Yang kedua, aku berlindung denganmu daripada keburukan yang hamba-Mu dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta berlindung daripadanya. Banyak tak doa Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah? Banyak. Tapi kita umumkan. Itu hadis yang sahih yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Umum. Semua yang Nabi minta kebaikan, kita nak semua. Semua yang Nabi berlindung daripada keburukan itu, semuanya kita nak lindung. Ya? Baik. Ada dah sempat audio, salin? Ya, ataupun perlu nanti saya kongsi dalam grup ataupun saya kongsi pada usia nanti dikongsi-kongsi lah ya. Boleh deh? Baik, insya-Allah. Boleh, Mudah-mudahan insya-Allah. jelas. Okey Ustaz. Untuk soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak kita melakukan sembahyang sunat tahiyatul masjid apabila berada di surau? Ada? Saya tutup itu sekejap kan. Sekejap okey. Boleh tak solat sunat tahiyatul masjid di dalam surau? Saya merujuk soalan ini kepada fatwa wilayah persekutuan pada tahun 2016. Ya, fatwa wilayah persekutuan mengatakan bahawa dibolehkan untuk solat sunat tahiyatul masjid di dalam surau. Kerana apa? Kerana hujahnya pada zaman Nabi SAW dahulu masjid di sekitar Madinah banyak. Tapi masjid yang buat solat Jumaat hanya Masjid Nabawi sahaja. Adapun di sekitarnya masjid lain tidak dibuat solat Jumaat, tapi digalakkan solat sunat tahiyatul masjid di dalam tu. Baik. Kerana apa? Masjid ini adalah dari segi bahasanya tempat yang didirikan solat. Zaman orang Arab, dia orang tak ada surau macam kita. Kalau kita surau macam kita ni dah level masjid dah dia orang Arab. Kerana didirikan berkumpul dalam satu tempat untuk solat ramai-ramai. Dia bukan solat yang kita buat di rumah kita, itu lain. Itu musalla. Musalla lebih kecil lagi dalam bahasa Melayu kita. Surau. Ya. Maka seperti mana zaman Nabi SAW disunatkan untuk solat sunat tahiyatul masjid, walaupun di masjid yang tidak didirikan solat Jumaat, begitu juga kita solat sunat tahiyatul masjid dibolehkan dalam surau yang tidak didirikan solat Jumaat. Adapun surau yang didirikan solat Jumaat lagilah digalakkan, dan di masjid lagilah jelas dalil dan hujahnya. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz. Moga-moga ia menjawab soalan orang yang menyoal. Kita ada 5 lagi soalan Ustaz. Sempat je insya-Allah ya. InsyaAllah sempat Ustaz. Salam Ustaz. Betul ke kalau kita solat sunat Qabliyah dan Ba'diyah minimum 12 rakaat satu hari, Allah akan bina istana untuk kita? Baik. Ini soalan, betul ke kalau kita solat sunat 12 rakaat rawatib sahaja Allah Ta'ala sediakan istana? Seperti tadi hadis tadi, Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala menyediakan untuk kita rumah di syurga. Ya, rumah di syurga, kalau di level dunia kita ni lebih hebat daripada istana kita lah. Ya, yang tu jelas dalam hadis yang kongsikan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh. Soalan seterusnya. Bolehkah kita sembahyang sunat 2 rakaat ketika khatib sedang membaca khutbah di hari Jumaat? Baik. Boleh ke nak solat sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid ketika khatib sedang baca khutbah? Ada satu hadis Nabi SAW ketika mana Nabi SAW sedang berkhutbah, lalu Nabi SAW melihat seorang masuk, seorang tu dia duduk terus. Apa kata Nabi? Nabi SAW sedang berkhutbah ketika itu, Nabi SAW menyuruh dia bangun balik, solat sunat balik. Maksudnya, sangat digalakkan solat sunat tahiyatul masjid, tapi dengan ringan-ringan sahaja. Percepatkan dan ringankan supaya kita dapat dengar khutbah pula, insya-Allah. Okay. Soalan seterusnya. Kalau kita dah solat witir sebelum tidur, lepas kita tahajud, adakah kita boleh solat witir lagi? Baik. Soalan yang baik, kalau kita dah solat witir sebelum tidur dan kita bangun pula pada waktu malam, boleh ke nak solat lagi? Boleh. Tapi dengan syarat ganjil. Contohlah, kalau sebelum kita tidur, kita solat witir 1 rakaat. Kita bangun tahajud 2. Ya? Bukan 3 dah. Sebab kalau 3 dah campur 1 yang sebelum kita tidur tu jadi 4. Dia tak jadi ganjil dah. Dia kena 2. Ataupun tambah 4. Ataupun tambah 6. Ya? Boleh. Diperbolehkan. Sekadar yang memudahkan kita. Ya? Tapi maksudnya kalau witir ni, kalau kita rasa tak boleh bangun, buat 1 dah dulu. Kalau rasa dah boleh bangun, tambah lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Terima kasih Ustaz. Jadi ada satu soalan dalam chat box Ustaz.
ada orang tanya, jadi boleh ke kita niat iktikaf dalam surau, Ustaz? Niat iktikaf dalam surau diperbolehkan. Nawaitu iktikaf, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Soalan yang kedua sebelum terakhir. Salam Ustaz, boleh bagi tips tak macam mana nak bangun solat tahajud? Saya selalu cuba nak buat tahajud tapi selalu terlepas. And boleh tak Ustaz share kelebihan solat tahajud supaya saya semangat lagi nak bangun buat tahajud? Baik. Pertama sekali, untuk tips solat tahajud, peserta juga boleh tanyakan kepada rakan-rakan yang dah biasa sangat solat tahajud. Ya, mungkin situasi anda sama dengan dia. Kan kadang-kadang kalau tanya saya tips, kita situasi yang tak sama. Kadang-kadang sibuk peserta yang penyoal itu lain. Jadi mungkin tips saya kurang berkesan. Tapi yang pertama sekali, yang penting kalau kita nak solat tahajud, kita niatkan sebelum kita tidur, kita nak solat tahajud. Pertama sekali niatkan. Ya. Dan dia memang mula-mula kita rasa payah nak bangun. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat kedua, Qumil layla illa qalila. Bangunlah pada waktu malam, kecuali sedikit saja tidur. Ya, maksudnya banyakkan bangun daripada tidur. Tapi Allah Ta'ala juga sambung, Nisfahu awinqus minhu qalila. Separuh malam pun dah memadai dah. Ataupun kurang lagi pun tak apa. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ataupun tambah lagi. Ya, kalau mampu. Bagaimana Al-Quran mendidik kita, Al-Quran memulakan perintah itu dengan mudah dahulu. Perasan? Daripada separuh, sikit, kemudian kalau mampu tambah lagi. Bagaimana Al-Quran mengajar kita untuk berperingkat. Maka, kalau adik-adik peserta sekalian tak mampu lagi nak solat tahajud, kalau mampu solat sunat 2 rakaat saja, dipersilakan. Kalau tak mampu lagi 2 rakaat, mungkin kalau buang air kecil tu rasa mengantuk sangat, letih sangat dah malam tak tidur. Tidur lewat dan sebagainya. Saya kongsikan ada 3 zikir dan Nabi SAW sangat galakkan kalau kita terjaga daripada tidur. Ya, pertama sekali, nanti ini boleh save audio ya. Saya rasa zikir ni semua adik-adik peserta semua dah tahu dah zikir ini. 3 benda. Pertama sekali, sebutlah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua dah tahu? Tahu insya-Allah. 1. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya rasa semua tahu ya, insya-Allah. Yang ketiga, Rabbighfirli. Pendek saja. Rabbighfirli, Tuhanku ampunkan aku. Maka Nabi SAW bersabda, siapa yang baca kalimah ini, maka kalau dia bangkit daripada tidur dan dia ambil wuduk dan dia salat, maka Allah Ta'ala menerima salat dia. Kalau dia berdoa, Allah Ta'ala akan makbulkan doa dia. Ya, maka pertama sekali nak solat tahajud, tidur awal, kita buatlah persiapan, set dalam minda, set kat alam, walaupun banyak 5-6 lapis pun, ya, macam biasa kita buatlah kalau sebelum kelas pukul 8 kan, 8 pagi, kita buat set alam. 7.30, 7.35, 7.40, 7.45, sampai bertingkat-tingkat 10 tingkat alam kita buat. Ya, maka dipersilakan. Ataupun suruh kawan sebelah, tolong kejut. Ya, kalau dia jenis pengawal. Ya, kalau dia jenis memang kuat, pergi tandas. Nanti kau pergi tandas tu sebelum kau tidur balik, kau kejut aku. Lepas tu kau tidur balik pun ikut kau lah, asalkan aku bangun. Mudah-mudahan insya-Allah. Solat tahajud ni kelebihannya sangat banyak ya. Nabi SAW biasanya solat tahajud sebanyak 8 rakaat dan 1 malam. Ya, solat tahajud sangat banyak kelebihan dia, seperti mana solat-solat yang kita sebut sebelum ini. Kalau kita nyatakan di dalam, kalau kita tengok dalam Al-Quran, solat tahajud ni antara solat yang Al-Quran sendiri sebut secara jelas dalam Al-Quran. Fatahajjat bih. Fatahajjat. Allah Ta'ala berfirman, maka tahajudlah. Ya? Kalau ada dia tengok, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Wallahu basir, innallaha basirun bil ibad. Allah Ta'ala memerhati hamba-Nya. Allah Ta'ala perhati hamba-Nya, maksudnya Allah Ta'ala perhati ni, Allah Ta'ala sediakan keperluan ni, Allah Ta'ala sediakan kehendak dia. Kalau dia susah, Allah Ta'ala bagi senang. Kalau dia sakit, Allah Ta'ala sembuh. Orang apa? Macam mana? Ya? Antaranya
dia menjaga bangun malam. Ya, ataupun dia banyak istighfar pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, bangun malam banyak sangat Al-Quran sebut di dalam Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Wal mustaghfirina bil ashar. Saya tambah satu lagi, nanti semua nak bangun sahur nanti, ya, bangun sahur jangan tinggal istighfar 3 kali. Sebanyak Al-Quran sebut waktu terbaik untuk istighfar bila sahur. Going bersilat tu, siapa nak bersilat masak Maggi tu, tak sempat sangat dah 2 minit lagi nak buka puasa, nak subuh, istighfar, astagfirullah, sampai 3 saat pun. Ya, itu waktu terbaik. Yang mana kalau kita beristighfar pada waktu itu, Allah Ta'ala memerhati kita, Allah Ta'ala berikan segala keperluan kita. Apatah lagi kita bangun solat pada waktu malam itu. Wallahu Ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Nak ulang Dan soalan yang terakhir. guna 3 doa tadi ya. Saya tambah, saya sekali lagi boleh ya? Baik. Boleh Ustaz. Sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, rabbighfirli. Pendek saja. Rabbighfirli. Dapat 3? Jadi siapa yang tak sempat dapat, ngecek sikit kawan sebelah deh. Itu 3 deh. Boleh insya-Allah Baik. Alhamdulillah. Okay, Ustaz. Soalan terakhir Ustaz. Bilakah waktu yang afdal untuk melakukan solat sunat taubat? Baik. Bilakah waktu yang afdal untuk lakukan solat sunat taubat? Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, orang yang bertaubat ini, orang yang bertakwa, ciri-cirinya adalah zakarullah wastaghfaru lidhunubihim. Mereka ketika mereka buat satu kesalahan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ketika mana mereka buat satu kesalahan dan ataupun mereka menzalimi diri mereka buat apa? Zakarullah. Mereka segera ingat Allah, wastaghfaru lidhunubihim, dan mereka segera beristighfar atas dosa-dosanya. Solat taubat waktu yang terbaik bila kita dah perasan kita buat dosa, terus istighfar terus. Bersegera. Maksudnya bersegeralah, bukan tunggu waktu. Ya, tapi dengan syarat bukan pada waktu yang dilarang. Contohnya selepas asar ataupun selepas solat subuh. Ya, sampai solat subuh sampai duha tu, yang tu dilarang, waktu dilarang. Adapun solat sunat taubat, segerakan kalau boleh, sebab kita tak tahu bila kita mati. Kalau tak sempat solat sunat taubat, istighfar. Istighfar, kita mengakui bahawa kita silap, kita menyesal dan kita berazam kita tak nak buat dah. Itu pun juga elemen taubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan insya-Allah. Syukran jazilan diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesediaan beliau meluangkan masa untuk menyampaikan ceramah serta menjawab beberapa permasalahan yang diutarakan oleh para peserta. Diharapkan ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam kita menjalankan ibadat solat sunat insya-Allah. Majlis diteruskan dengan sesi bergambar bersama penceramah jemputan pada hari ini. Jadi para hadirin digalakkan untuk membuka